Nak cerita bab Gusti sikit, takut orang kampung tak erti. Ni kita tanya daripada kawan-kawan yang tahu bab-bab Gusti di Amerika. Dia duduk lama di Amerika dan dia pun suka pergi tengok Gusti. Dia tunjuk jaket Gusti balik apa semua. Rupanya Gusti ni bukan bahang sungguh, bukan darah sungguh, lakonang belaka. Tak ada orang sungguh. Faham? Cuma orang di ni pergi tengok ramai-ramai kerana dia suka tengok. Walaupun lakonang orang tengok kok macam cerita main panggung. Lakonang ke sungguh? Lakonang tak? Dah orang tengok kok. Jadi pandai dia main lepo gini, orang suka tengok. Kalau Gusti Olimpik dah orang cetong. Padang peluk pinggang itu 3 minggu. Tak? Jadi Gusti ni aksi-aksi dia. Gimik-gimik dia, hak tu orang suka tengok. Orang di ni tahu dah pelawak tapi dia suka tengok. Hak sini kita ni kata betul. Duk percaya juga maruk. Kita kata pelawak, mara kita yang marah. Faham tak? Tu jadi nak tengok. Jadi jangan siapa tengok benda-benda yang haram. Kalau capur dengan buka aurat, capur dengan hak puang pakai spender saja, hak tu halal ke haram tengok? Dah, mu orang Islam kau takkan mu bodoh tak reti jawab. Hak gitu tak payah tanya ulama. Kalau capur jatang tina pakai spender, pakai sarung baju dalam, sarung kopek saja. Lepas tu duduk belawang atas petah, takkan mudah boleh jawab halal ke haram. Betul tak? Bodoh-bodoh kita orang kampung kita reti juga haram. Jadi haram pasal nama Gusti, pasal dedah aurat. Pasal dedah aurat. Faham? Kita sedang semayang berlaku kebakaran. Yang mana kita perlu lakukan? Teruskan semayang atau tembus lari? Baik. Haram kita keluar daripada semayang setelah mengucap lafaz takbiratul ihram. Nampak? Melainkan kerana menyelamatkan nyawa. Contohnya kebakaran. Atau kita semayang tepi jalan dah metung lori balok, lori laju trailer tang kita, pembabah tayar panci. Boleh lari tak? Boleh. Kan kata tak boleh pula lari. Kalau lari jadi batam mayang. Tak lari mampu bahan tanah situ lain lori. Jawabnya menyelamatkan nyawa, boleh lari. Faham? Boleh. Janganlah lari selalu. Bila kita semayang nampak kebakaran, iaitu boleh berhenti dan padamkan kebakaran. Rumah jenis pakai pelita, tengah mayang baru 1 rakaat mayang isya, teriuk dia angin, lasil hingga di api pelita. Baru nyala sikit, berhenti segera, padam api, semayang semula, tidak haram. Faham? Kerana menyelamatkan harta. Yang haramnya jual. Faham tak? Orang budak-budak nak beli biskut berhenti mayang. Ayah haji. Faham? Untung 8 juta jual sikut jagung. Tu haram berhenti. Orang telefon berhenti kok akad telefon. Kalau raja telefon tak boleh akad. Haram. Faham? Dikatakan Allah mampu telah ditentukan nasib manusia itu ajal maut jodoh rezeki lain. Jika telah ditulis takdir jodoh atau rezeki dia di mana dan bagaimana, apakah bermakna kita tidak berusaha? Apa cara pun kalau miskin memang akan tetap miskin. Benar, segala-galanya Allah telah tentukan. Maknanya esok kita akan berjaya atau tidak, Tuhan tentu tak lagi? Tuhan tentu dah. Kita tahu tak? Tak tahu. Bila kita tak tahu, berusaha. Tak? Sebab itulah bila kita nak makan, adakah makanan masuk dalam mulut ke kita kena ambil suap bulan mulut? Kita suap, acu tunggu makanan. Tidak mustahil makanan itu masuk ke dalam mulut. Betul tak? Boleh berlaku. Tapi tegas esok. Tegas sekali. Jangan makan dengan tangan, biar makanan masuk dalam mulut. Walaupun boleh Tuhan kalau nak buat, boleh jadi. Jadi kita hidup bukan dengan semata-mata boleh jadi. Kita hidup dengan sunnat Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnat Allah di atas muka bumi itu bertukar ganti. Yakni kita sebagai hamba hendaklah berusaha. Setelah kita berusaha, kita bertawakal. Allah yang menjayakannya. Soalan seterusnya, suka bersedekah pada orang lain tapi masa yang sama kedekut dengan tanggungan sendiri. Jawabnya, sedekah itu sunat, abaikan tanggungan sendiri itu wajib. Maka berdosalah orang mengabaikan yang wajib. Macam orang yang puasa Syawal saja, tidak puasa Ramadan. Macam orang mayang raya, tidak puasa Ramadan. Time puasa bahang si buku, time raya mula dia ada mayang raya. Nampak?
Bolehkah seorang ibu meletakkan derhaka pada anak sewenang-wenang? Dan dalam masa sama ibu itu tidak bersetuju tindakan isterinya. Si suami lebih menyokong tindakan anak. Derhaka ni bukan perkataan ibu. Derhaka ni hukum. Faham? Kalau maknanya anak itu maknanya duduk jerkah, maki hamun ke mak. Mak kata tak apa, tak derhaka gitu. Hukumnya derhaka pada sisi syarak. Bukan dengan kataan ibu. Nak? Anak pula buat satu benda yang betul tapi mak berasa hati, mak kata anak derhaka. Tak jadi. Derhaka bukan kataan mak. Contohnya mak tu jenis tak benar anak pakai tudung. Pasal mak tak pakai tudung. Jadi aku tak reba kalau mu pakai tudung. Malu kat orang aku. Bang, anak tu pakai tudung juga nak keluar pada rumah. Mak dia kata mu pasal anak derhaka. Derhaka tak? Biar faham hukum syarak. Faham? Saya tinggal atas tanah bapak saudara lebih 10 tahun. Baru-baru ini saya diminta pindah. Bolehkah saya minta bayaran pokok-pokok buah yang saya tanam? Apa hukumnya ke dia tidak mahu bayar dan ugut untuk tebang? Jawabnya, tanah pokok-pokok itu adalah milik orang yang menanam. Faham? Pokok milik orang yang menanam. Dah lepas tu kalau kita suruh dia bayar, tengok dulu. Dah kita pergi tanam tu milik siapa masa tu? Kalau memang milik orang kita ceroboh, tuang tanah tak wajib bayar. Mu nak mu cabut pokok jering, pokok pelang, pokok benda khining mu cabut. Faham tak? Tu hukum. Tapi kalau maknanya asalnya hak kita lalu dizalimi, jadi hak orang pulak tanah secara zalim, maka wajiblah orang itu yang membayar akan kerugian yang dialami daripada orang yang meninggalkan pokok-pokok. Nak macam tanah tu dia ambil oleh kerajaan, dia bayar harga pokok. Takkan nak cabut pokok naka. Nak lain pokok tu tinggi sici baru. Nak 80 kaki pokok naka nak cabut. Soalan seterusnya. Selepas anak laki-laki meninggal dunia, lepas tu ayah pula meninggal dunia, tinggal anak perempuan masih hidup. Adakah harta pusaka itu wajib dibagi kepada keluarga anak yang sudah meninggal dunia? Apakah hukumnya anak yang masih hidup itu makan seorang harta itu tidak bagi pada keluarga yang sudah meninggal? Sila jelaskan dengan sila jelasnya. Dua orang anak, seorang laki seorang puan. Ayah mati meninggalkan harta, tak ada anak bagi, anak pula mati, anak laki-laki. Maka diambil harta oleh perempuan itu seorang, hukumnya haram. Kerana harta itu wajib dibahagikan menurut faraid bahagian abang atau adik laki-lakinya yang telah meninggal dunia. Kerana setelah ayah dia mati, harta itu belum dibahagikan menurut faraid. Nampak? Tapi kalau anak tu mati dulu, baru ayah mati, tak ada lah bahagian dia. Ni banyak orang nak ngecek bahagian harta. Bak lain boleh lah, bak harta sorry boh. Tok Imam jadi pengaung. Kalau bak harta, jangan main. Tok Bila pun waktu bik lawi ayang. Nak tekok anak dara. Kim dia. Ki tanah, berebut tanah punya pasal. Cuba terangkan hukum taklifi. Taklif ni keberatan hukum syarak, iaitu wajib, haram, sunat, harus dan makruh. Adakah penganut agama selain Islam sekata-kata tidak tahu tentang Islam juga tidak akan dapat syurga? Seperti orang asli yang tidak mendidahkan tentang Islam semenjak dilahirkan. Masalah orang yang tidak tahu ada agama yang benar, orang yang tidak tahu ada Nabi, tidak tahu ada turun ayat Quran dan sebagainya, masuk syurga ke masuk neraka, tak usah susah. Faham? Bukan kerja kita. Hak tu serah pada siapa? Fa amruhu ila Allah, serah pada Allah. Allah Maha Adil, Maha Zalim. Acik jawab. Dah, susah apa? Yang kita duk bimbang sangat ni, duk cara sangat ni tak sah. Manusia takut buat dak betul. Faham? Takut buat dak molek. Tapi Allah buat molek dak? Dah serah ke dia. Bab orang pangang, orang batok. Orang hak tak ada agama, orang duduk dalam batu, duduk dalam pokok. Serah pada Allah. Allah Maha Adil. Bimbang tak? Tak usah bimbang. Kalau kita bimbang kita. Lepas jawab dak lagi. Dah doa masuk jambang tak reti. Tapi nak cara ke orang asli. Rabbi Fili dari terjemah dalam bahasa Melayu. Nak cara ke orang hak tak siapa agama.
Nah, bila Allah kata dah tu tutup daripada pengetahuan tentang agama, takkan Allah nak azab dia? Ni tak tahu dah tentang adanya Islam, adanya hidayah, dah ikut juga, maka Allah akan azab.